Saya start. Cik Kamal. Lain macam putus. Macam mana? Tak dengar tadi dia macam putus-putus. Kamal, apa tu? Maksud saya kerja sebagai apa? Guru kafa. Oh, guru kafa. Sekolah kat area mana? Tak dengar. Dia macam tak clear gitu. Lain putus ke macam mana? Cik Kamal dengar tak suara saya? Sebab saya tak dengar dengan jelas. Dia macam putus-putus gitu. Dengar. Dengar? Oh, okey. Dengar tak suara saya? Dengar lah, okey. Okay, Cik Kamal, so saya tak nak ambil masa yang lama hari ni. Seperti yang saya cakap itu 20 minit sajalah. By the way, saya ni financial advisor di mana saya dari company SFT Advisory mewakili Zurich Takafu, yang mana kami mengadakan satu program khusus ni untuk rakyat Malaysia di waktu musim COVID-19 ni lah. Macam cik tengok kan hari ni kan, setiap hari berlaku kematian selalu kan. Jadi kalau tengok dekat media sos pun banyak yang update kematian tu berlaku setiap saat secara tiba-tiba yang kita tak jangka. Memanglah kita ada buat penjarakan sosial kan, tetapi dia kalau Allah tu dah cakap nak kena juga kan, betul tak Cik Kamal? Betul. Jadi itulah selain daripada kita kena buat protect dari segi diri kita kena protect juga dari segi financial kita. Jadi hari ni saya nak ambil masa sikit 20 minit lebih kurang. Saya nak share sikit lah tentang income replacement. Sebelum ni Cik Kamal pernah dengar tak tentang program income replacement ni? Tak pernah lagi. Wan, boleh saya tanya? Ya. Macam mana puan dapat nombor telefon saya? Okey, saya dapat kontak nombor Cik Kamal ni masa Cik Kamal pergi ke satu program tak silap saya program MAHA 2018. Dah lama dah. Sebenarnya saya memang asalnya adalah ejen Takafu Ikhlas. Dan daripada situ saya dapat kontak Cik Kamal lah. Dah lama dah tu. Betul, dah lama lah. So, memang kontak nombor ni kita tak buang sebab kita database kan. So benda ni saya nak sampaikan ni adalah benda yang mendatangkan manfaat untuk Cik Kamal sekeluarga. Tapi tak ada apa-apa komitmen yang perlu diambil. Sekiranya Cik Kamal rasa benda ni adalah bagus dan perlu, boleh ambil lah. Kita tak ada paksa apa-apa. Cuma Cik Kamal cakap tadi tak pernah dengar kan tentang program income replacement ni kan? Tak pernah. Okey, untuk masa sekarang ni dalam tempoh pandemik ni kan, dari segi protection income kita adalah perlu. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, kematian tu berlaku secara tiba-tiba. Kita tak tahu apa yang akan berlaku kepada pewaris kita sekiranya kita tak ada. Macam Cik Kamal dah berkeluarga ya? Ya, saya dah berkeluarga. Okey, macam Cik Kamal pencari nafkah memang cik seorang ke ataupun berkongsi macam suami isteri sama turut bekerja ke macam mana?
Saya je yang bekerja. Oh, cik lah yang bekerja. Saya sangat terkesan lah pasal yang kes 2-3 hari lepas. Kita kan dikejutkan dengan kes apa tu Siti Sarah Raisuddin tu meninggal secara tiba-tiba. Betul tak cik? Cik Ya, rasa ya, macam ya. mana kan? Sedangkan anak dia kecil-kecil lagi. Lepas tu alhamdulillah dia ada suami yang ada harta, tapi in case lah kalau orang yang kita tinggalkan tu kita tak tinggalkan apa-apa. So macam mana keadaannya? Anak kecil-kecil lagi. So benda tu mendatangkan kesan lah kepada betul masyarakat kita pada hari ini. Tambahkan kematian tu secara tiba-tiba berlaku. Okey, jadi cik kini saya nak tahu cik ada ambil apa-apa perlindungan takafu ke, hibah ke ataupun apa-apa saja insurans atau takafu. Ada tak? Saya baru je apply berkenaan dengan AIA dengan kawan saya. Oh, AIA. Okay, kalau cik tak kisah boleh saya tahu tak yang AIA tu yang cik baru nak apply tu apa yang di cover? Bukan maksud saya apa yang di cover. Maksud saya dia adalah medical card ke ataupun dari segi pampasan nyawa ke atau macam mana? Sebab takafu ni dia ada banyak sebenarnya. Dia macam dia ada hibah dan kad pun ada. Hibah dan kad, medical card lah. Dan So, ada lah saya pun tak nak sebab hanya pada iteran tu, lepas tu saya ambil lah yang gitu. keluarga. Ni dia memang cover untuk satu family. Boleh saya tahu tak kenapa cik ambil hibah dan medical card sekali ni? Saya nak tahu cik punya reason kenapa. Mungkin ada side yang saya boleh bantu ke atau macam mana? Ya, kalau ambil yang keluarga ni sikit sebanyak kalau lah ada benda senang lah. Taklah saya saja. Kalau lah berlaku pada saya, payahlah. Kalau yang tu, kalau lindungi semua ni, jadi mengakumi semua lah yang dapat. Oh gitu. Okay, dia gini, sebenarnya dekat bila kita ambil satu plan takafu ni cik, yang utama kita kena protect kita punya income, tapi majoriti masyarakat kita hari ni ni saya as a general bagi tahulah, tak ada relate dengan apa-apa yang saya nak sampaikan ni. Cuma bila kita nak ambil perlindungan takafu ni, kita harus protect kita punya pendapatan terlebih dahulu, at least 10 tahun pendapatan. Contoh, sekiranya seorang individu tu berpendapatan 5,000, dia patut ada 600,000 coverage. Mengikut kepada 600,000 coverage. Sebab apa? Macam ni kita tahu kan, seseorang yang berpendapatan besar ni, dia akan ada komitmen yang besar, betul tak Cik Kamal? Jadi dia mungkin ada buat komitmen seperti rumah, lepas tu ada sewa sewa rumah ke ataupun beli rumah ke ataupun buat simpanan pendidikan untuk anak-anak, lepas tu komitmen bulanan dengan bank dan sebagainya. Jadi benda ni tanda katalah jumlah perlindungan yang sepatutnya cover untuk gaji 600,000 tadi, kalau dia tak cover sepenuhnya yang 600,000 tu, dia ambil cuma 100,000, dia tak memenuhi keperluan sepenuhnya. Jadi mungkin boleh mengakibatkan berlakunya bankrupt ke, terpaksa meminta-minta ke, ada macam tu lah. In case katakan sekiranya berlaku 3 perkara, kematian, lumpuh dan sakit kritikal. Ni saya nak share dekat slide lah yang saya cakap ni sekejap je. Boleh saya tahu ke kalau cik tak kisah berapa jumlah pampasan hibah dibagi? Pun tak ingat ada sipang tu, saya pun hanya kalau bagi tahu tu macam tu je. Sebab tu saya ada sipang di rumah, sekarang ni saya duduk kat luar. Oh ya ke?
Okay, mungkin lepas pada appointment nanti saya boleh dapatkan maklumat tu ke. Saya tak ada apa-apa paksaan untuk cik join, saya cuma nak bantu cik. Saya nak tahu sama ada jumlah perlindungan cik ambil tu membantu atau tak, sebab 45% orang yang rakyat Malaysia yang ambil perlindungan terkaful ni di bawah cover yang sepatutnya saya cakap tadi lah, macam berpendapatan 5,000 sepatutnya dia ambil 600,000 kan, tapi dia ambil cover yang rendah. Efek dia, kesan dia adalah mengakibatkan keluarga terkesan, lepas tu mungkin terpaksa meminta-minta dan mungkin dijatuhkan bankrupt sebab tak boleh nak bayar komitmen bulanan tu. Sebab apa? Bila berlakunya 3 perkara, kematian, lumpuh dan sakit ketika, utamanya lumpuh dan sakit ketika ni lah, dia memang kena bayar juga. Memang kena loan semua komitmen bulanan masih berjalan seperti biasa. Ada macam tu. Itu yang kita concern. Kalau macam ada beli rumah ke, memang kena buat cek polisi dengan pihak bank. Macam cik ada beli rumah ni? Tak ada. Tak ada. Cik asal mana cik? Saya asal Terengganu. Terengganu, ya ke? Cik sekejap saya buka slide ni. Puan daripada mana? Saya daripada KL, tapi saya asal orang Pantai Timur juga. Kelantan. Oh. Kat Terengganu okey ni. Kes COVID macam mana? Sekarang ni makin meningkat dah. Ada maksudnya boleh keluar ke stay? Kalau yang keluar tu boleh lah keluar dia. Kalau yang PKPD tu memang tak boleh keluar terus lah. Hanya kalau ulur bantuan pun sampai kat polis yang bawa masuk. Gitu. Okay, ni saya sediakan slide untuk Cik Kamal yang saya nak share petang ni lah. Yang saya cakap tadi, ini macam Cik Kamal of course lah bekerja untuk pembelanjaan bulanan seperti pakaian, simpanan, pendidikan anak. Lepas tu untuk bil bulanan kan, makanan, rumah dan kenderaan. Macam cik, katakan dalam banyak-banyak items ni, dalam banyak-banyak perkara ni, sekiranya tak boleh makan, boleh tak untuk survive? Tak ada duit ni sebab tak boleh beli makanan. Boleh ke? Tak. Okay, maksudnya tak boleh kan? Tapi benda ni kalau rumah tak ada, mungkin kita boleh kalau tak ada kenderaan ni, mungkin boleh jalan kaki. Kalau tak ada pakaian pun masih boleh lagi guna pakaian yang sedia ada. Tak ada pakaian baru pun tak apa kan, duit simpanan persaraan. Kalau tak ada, efek dia kemungkinan hidup tu macam susah sikit lah. Kalau pendidikan anak mungkin tak boleh sama belajar gitu. Tapi kalau makanan tak ada, susah sikit lah kita nak survive. Macam tu juga dengan perlindungan terkaful ni, dia harus ambil perlindungan yang secukupnya. Dia tak boleh main ambil sahaja. Okay, so next slide kita, macam saya cakap lagi tadi lah, kita bekerja untuk mencari pendapatan supaya wang tu masuk. Cik tahu tak, boleh saya tahu ke Cik Kamal apakah syarat untuk kita bekerja? Syarat tu bekerja? Ya. Syarat sekarang ni SPM je. SPM je, betul. Tapi cik tahu tak, syarat paling utama kalau nak bekerja dan supaya wang kita masuk kan, kita harus sihat. Sebab apa? Bila kita sihat baru boleh kerja. Betul tak Cik Kamal? Betul. Sebab apa? Kalau kita tak sihat, tak ada orang pun nak ambil kita kerja. Jadi bila tak ada orang nak ambil kita kerja, tak adalah duit. Macam tu lah. Okay. Lepas tu ni tapi kita tak berapa jumlah emergency fund, tabung kecemasan yang perlu kita ada untuk cover
segala pembelanjaan yang kita buat setiap bulan tu. Tahu tak Cik Kamal berapa? Tah? 10 tahun pendapatan jika berlaku kematian, 5 tahun pendapatan jika disahkan oleh doktor penyakit kritikal. Kita ambil perlindungan terkafu ni bukan untuk kita mati tapi sebab untuk pewaris kita meneruskan kehidupan. Macam Cik Kamal ada anak kan? Betul. Cik Kamal Ya, anak umur berapa? Yang bongsu? Yang bongsu nak masuk 2 tahun. 2 tahun. Kecil lagi. Cik Kamal ada anak berapa orang? 3. 3 orang. Oh, saya dah kahwin, saya ada anak 2 orang masih kecil-kecil juga. So macam saya husband lah yang kerja, memang sources main income adalah dia. Jadi apabila katakan kalau berlaku sesuatu kepada suami, saya dan anak-anak ni dia terkesan sikit lah. So saya menyarankan supaya suami saya ambil covering untuk perlindungan terkafu. Dia bukan soal kita mampu atau tak. Soalnya adalah tanggungjawab dia, tanggungjawab seorang suami memastikan anak dan isteri ni ada keperluan yang cukup waktu dia dah tak ada. Macam cik bagus sebab cik dah sediakan satu perlindungan terkafu untuk diri sendiri dan keluarga. Cuma kat sini dia punya isu dia adalah sama ada mencukupi atau tak. Sebab bila kita gabungkan satu plan yang ada medical card ni, kemungkinan jumlah untuk cover dari segi protection dari segi income kita tu agak rendah sikit lah sebab dia mungkin fokus pada medical card. Jadi that's why saya nak bantu cik untuk review balik polisi. Okay, kat sini dia ada bagi tahu untuk cover 5 tahun pendapatan jika berlakunya sakit kritikal. Ada tak di kalangan kawan-kawan Cik Kamal ke atau saudara mara yang mengalami sakit kritikal macam contohnya kanser ke, kanser survivor ke, ada tak? Ada. Ada. At least dia orang macam mana? Maksudnya keadaannya masih ada ke ataupun at least berapa tahun dia orang boleh survive, boleh cover balik daripada kanser lah contoh. Atau sakit yang kritikal. Kalau cik tengok daripada segi, daripada itulah apa yang dia alami tu. Ada tak sampai 2 tahun. 2 tahun? Okay, saya nak share story. Ada kawan saya ni, dia kanser hidung. Saya dah lama dah tak jumpa dia, almost dalam 7-6 tahun. 6 hingga 7 tahun juga. Tapi baru-baru ni kami jumpa melalui media sosial. So dia bagi tahulah yang dia ni ada kanser hidung tapi alhamdulillah sebab dia ada dah perlindungan terkafu, dia rawatan dekat hospital, dia dah bertahan selama 3 tahun. Jadi apa yang kita advise ni 3 ataupun ke 5 tahun ni adalah bersesuaian dengan keadaan pada waktu sekarang ni lah untuk cover kita punya pendapatan waktu sakit kritikal. Sebab apa? Kalau Cik Kamal nak tahu, walaupun kita ada medical card, segala kos rawatan tu memanglah ditanggung. Di dalam hospital kita tak keluarkan duit. Tapi bila kita dah discharge, kita perlukan sejumlah duit sekiranya kita dah tak boleh kerja kan. Lepas tu kita terpaksa bayar kos rawatan susulan. Cik Kamal tahu ke yang untuk rawatan susulan ni memang kena pay and claim, bayar duit sendiri, lepas tu dia akan claim dengan pihak terkafu. Tahu tak? Untuk medical card. Standard mana-mana medical card yang bawah bank negara memang macam tu. Tahu tak? Ya. Tahu ke? Tahu. Okay. So that's why lah kena ada sejumlah coverage yang cover 5 tahun ataupun 3 tahun at least jika berlakunya sakit kritikal. Ini perlulah sebab kalau macam sakit kritikal yang menyebabkan tak boleh kerja, selalu MC, hilang pekerjaan, mungkin efeknya kat situ
itulah macam Cik Kamal guru swasta kan? Guru kafar kerajaan bawah Guru JAPIT. kafar kerajaan. Guru kafar kerajaan ni dia dapat ke macam apa tu sama manfaat macam guru biasa dapat pencen ke? Oh yang tu Allah tak ada. Tak Dia adalah. hanya dah dari segi gaji tu dia potong ni lah, potong KWSP tu lah, tak ada. Oh, Cik memang dapat KWSP lah. Jadi yang Cik ada hanya untuk sokso je kan? Ke macam mana? Sokso saya tak. KWSP kalau dari segi gaji tu dia potong KWSP je, kalau sokso tu tak ada yang potong. Tak adalah, okey. So hanya bergantung sepenuhnya kepada KWSP. Okey. So far Cik Kamal faham tak apa yang saya share ni? Ya, Kalau saya pergi faham. ke next slide. Okey, faham Okay, so dia kat sini sebenarnya kita ada dua cara untuk buat tabung emergency. Sama ada Cik buat simpanan dekat bank ataupun buat pelaburan dekat ASB ke ataupun dekat unit amanah ke. Dan satu lagi caranya adalah dengan secara cepat at least Cik Kamal peruntukkan 10% daripada 10% daripada Cik punya pendapatan untuk cover 100% Cik punya komitmen bulanan. Kalau berlakunya 3 perkara, kematian, lumpuh, disability secara penuh kekal dan sakit kritikal. Jadi dengan kat sini Zurich ni akan sediakan manfaat yang boleh membantu untuk untuk cover waktu Cik kehilangan pendapatan tadi. Inilah yang kita katakan penggantian pendapatan tu Cik. Dia bukan isu kemampuan tapi isunya adalah tentang awareness, kesedaran yang tinggi perlu. Macam Cik ambil tu pun kita kena bantu review balik. Dia gitu. So saya pergi ke next slide. Dia sebenarnya caruman ni adalah 10% daripada Cik punya pendapatan. Cik boleh agak sendirilah kalau 10%, 10% daripada pendapatan Cik berapa? Boleh tahu ke? Yang ni kalau lah 300 bulan jadi 3,000 lah. 300 sebulan ni Cik jangan tak boleh tengok pada slide ni. Cuma saya nak tanya daripada pendapatan Cik 10% kita ambil. Contohnya kalau berpendapatan 1,500, kalau 10% dalam 150. Cik saya tak tahu berpendapatan berapa. So Cik boleh bagi tahu saya berapa daripada 10% tu. Cik punya pendapatan daripada pendapatan tu 10% berapa Cik? Boleh tahu? Dalam 200. 200. Okay, so 200 ni apa yang Cik dapat adalah manfaat penyakit kritikal, lepas tu manfaat kematian, kemudian warga emas dan manfaat hilang upaya kekal. Ini nanti saya akan buat satu sample quotation berapa yang sesuai dengan Cik lah. Okay, jadi kat sini dia cover selama tempoh yang saya seorang ni lah. Untuk Cik seorang 20 tahun. Sebab Cik special sikit. Cik mencari nafkah kan, kena ada at least lebih sikit. Jadi kalau berlakunya 3 perkara yang saya sebut tadi, pewaris Cik, anak dan isteri Cik dia tak adalah terkesan sangat. Begitu. Saya percaya Cik seorang yang suami dan ayah yang terbaik lah. That's why Cik ambil kan. Cuma mungkin tak ada orang yang betul-betul consult dekat Cik. Cik ambil je lah, betul tak? Okay. So far Cik ada apa-apa nak tanya tak? Lepas tu kalau kita katakanlah kalau kita masuk dalam bulan-bulan 150 ke ataupun 200 ke ataupun 300 ke, jangka masa sampailah satu masa dalam 5 tahun kan,
10 tahun ke 20 tahun ke. Kalau lah tidak berlaku apa-apa, hanya kematian dengan mati biasa, tidak apa-apa, tidak berlaku apa-apa, hanya mati mengejutkan, mati biasa ke, adakah benda itu dapat pulangan balik macam mana? Jadi gini, kematian ni dia tak kisah disebabkan sakit ke, kemalangan ke, asalkan memang meninggal. Sebab utama sekarang ni adalah persediaan cukup di waktu COVID, kita tak tahu kan. Jadi memang COVID tu dia cover lah kalau berlaku kematian. Boleh tahu tak Cik Kamal umur berapa? Umur saya 36. 36. 36 tahun. Ya. Kalau 36 tahun tu dia at least cik kena ada protection tu sampai umur 80. Dia ada dua pilihan, sama ada 20 tahun dia cover sampai 20 tahun ataupun 80 tahun. Dua pilihan. Tapi based on kepada yang saya pernah buat sebelum ni, dia cover ada yang cover 20 tahun ni serendah 100 pun ada sebenarnya. Tapi ni soalnya bukan soal amount. Yang pertama saya nak bantu cik untuk review balik polisi yang cik dah ambil tu. At least saya tahu sama ada ia mencukupi tak. Kalau tak mencukupi, mungkin saya boleh letakkan apa yang kurang. Kalau dah mencukupi, tak perlulah ambil. Tapi tak ada paksaan apa-apa, cuma at least akan datang kalau berlaku sesuatu yang saya sebutkan tadi, kematian, lumpuh dan sakit ketika, cik dah tahu yang perlindungan yang cik ambil ni tak cukup. Dia gitulah. Nanti boleh tak saya dapatkan dia punya detail polisi daripada Cik Kamal tu lepas habis ni? Boleh ke? InsyaAllah, insyaAllah. Okey. So Cik Kamal, ada apa-apa lagi tak nak tanya sebelum saya akhiri sesi yang pendek ni lah. Saya tak nak ambil masa lama sebab saya pasti Cik Kamal pun ada benda lain nak buat kan? Ya, ya. Tak ada kot, tak ada kot. Tak ada. Okey. So itu saja Cik Kamal. Terima kasih sebab meluangkan masa. Nanti Cik Kamal share je detail tu. Saya cuma sekadar nak membantu. At least selesai je tanggungjawab sebagai seorang konsultan ni lah. Okey Cik Kamal. Ya, ya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Jaga diri Cik Kamal. Okey, insyaAllah. Puan pun sama. Sama.